Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan yang hadir pada malam yang mulia ni. Makcik Ani Ta'itullah Mamat, Abdul Salam Syekh Azimah Hadimatul Sa'diyah, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Renungan kita pada malam ni adalah tafsiran ayat 105 hingga 18 dari surah Nisa yang mengisahkan tentang kedudukan orang Yahudi. Dan apa yang akan dibawakan pada malam ni adalah kisah tentang perangkap yang diadakan oleh orang Yahudi terhadap Nabi kita SAW dalam satu peristiwa fitnah kecurian yang berlaku ketika Nabi SAW berada di Madinah. Memandangkan orang-orang Ansar ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Islam, di sisi Allah, di sisi Nabi SAW, maka lelaki berdebah ini telah mengambil peluang untuk merangkap Nabi SAW atas alasan kaumnya, orang-orang Arab yang merupakan kalangan Ansar itu telah berjuang mati-matian untuk Islam, maka sepatutnya dia mendapat karian khusus sedangkan dia melakukan kesalahan. Bagaimanakah tindakan Nabi dalam peristiwa itu, tuan-tuan? Hampir-hampir Nabi kita SAW yang merupakan manusia, cuma baginda merupakan Rasulullah yang tinggi pangkatnya, tapi sebagai manusia kadang-kadang melakukan kesilapan. Ia bukannya dosa tapi kesilapan, tuan-tuan. Maka ini merujuk kepada peristiwa yang ditegur oleh Allah SWT dalam konteks peristiwa tersebut. Dan saya akan cerita kepada tuan-tuan juga pada malam ini tentang Imamul Mahdi, Al-Imamul Mahdi. Kerana ayat ini menceritakan tentang keadilan Islam. Bila Nabi telah tiada, apakah keadilan itu tiada langsung? Bagaimana cara kita menanganinya? Betul ke kita kena tunggu Imam Mahdi turun barulah keadilan dapat dilaksanakan semula? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian saya juga insya-Allah akan bawa tuan-tuan tentang satu riwayat yang menyentuh tentang Ibrahim Adham, seorang ulama sufi, seorang ulama tasawuf, seorang ulama yang saleh sezaman dengan Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah. Ketika beliau ni meninggalkan tahta, meninggalkan kerajaan, ia kebesaran, keagungan, kekayaan, bila mendapat kesedaran. Dan apakah pesannya, bagaimana Allah SWT mengetahui segala tindak tanduk kita tapi kita tidak mempedulikan. Juga ada satu kaitan untuk dalam bab raqaiq. Raqaiq ni perkara-perkara yang boleh menyentuh hati, melembutkan hati. Tak salah kita bawa kisah-kisah tersebut, walaupun ada kalangan para ulama yang menafikan sanadnya kepada Ibrahim Adham. Jadi tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, saya merujuk kepada Tafsir Munir pada jilid yang ketiga, muka surat 252. Ingat tuan-tuan, kami sedang adakan kempen satu rumah satu tafsir. Kalau tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir ke, tafsir Al-Munir ke, tuan-tuan akan beroleh satu kitab yang istimewa hadiah dari kami di Telaga Biru. Namanya Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Hebatnya kitab ini, dia menyebut tentang lebih 3,500 nama yang ada dalam Islam dan nama-nama yang dilarang, nama-nama para ulama dengan kisah mereka, sebahagian daripada informasi yang terdapat itu dan ejaan dalam bahasa Arab supaya kita tak tersilap mengeja nama-nama kita. Ingat dia dalam hadis mengatakan, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Di akhirat nanti kamu akan dipanggil dengan nama-nama kamu, maka perelokkanlah nama-nama. Baik, buku ni akan menjadi hadiah kepada siapa yang termasuk dalam kempen satu rumah tafsir yang sedang kami adakan di Telaga Biru. Boleh tuan-tuan, tak boleh ingatkan masa tuan-tuan boleh buat order pada Ustaz Wahid ke, pada Zazan Travel ke, tafsir ini. Baik, buka jilid yang ketiga, muka surat 252, ayat 105 hingga 108 pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima wa la tujadilanil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Sadaqallahul azim. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili di antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang yang khianat. Dan mohonlah keampunan kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang yang mengkhianati dirinya. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang selalu berkhianat dan bergelumang dalam dosa, kerana mereka bersembunyi daripada manusia. Mereka dapat bersembunyi daripada manusia, tapi mereka tidak akan dapat bersembunyi daripada Allah, kerana Allah berserta mereka ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahsia yang tidak diridai olehnya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, ya. Jadi ayat ini kalau kita lihat dalam asbabun nuzul, seperti yang dijelaskan oleh Imam Muhammad Az-Zuhaili pada muka surat 255 ni tuan-tuan, sebab turunnya ayat, Tirmizi, Al-Hakim dan Ibn Jarir meriwayatkan daripada Qatadah bin Nu'man bahawa ayat ini turun disebabkan peristiwa Tu'mah bin Ubayriq. Ni Tu'mah bin Ubayriq ni seorang munafik. Telah saya ceritakan sedikit beberapa hari yang lalu, ya. Ialah seorang Ansar yang berasal daripada Bani Zafar. Dia menggelapkan dan mencuri sebuah perisai milik pakciknya yang disimpan daripadanya. Mula-mula dia menyembunyikan dalam sebuah kantong tepung. Kantong ni macam beg lah, guni, ya. Yang menyebabkan beg itu koyak. Kemudian membuat tepung yang di dalamnya tumpah berciciran. Kemudian dia membawanya kepada seorang Yahudi bernama Zaid bin Samin untuk letakkan, disembunyikan di rumahnya. Lalu orang pun mencuba mencari perisai tersebut, menggeledah rumah Tu'mah, tapi mereka tidak dapat menemuinya. Waktu itu Tu'mah bersumpah-sumpah bahawa dia tidak mengambil perisai itu, dan dia tidak tahu menahu tentang perisai tersebut. Lalu mereka pun mengikuti kesan tepung yang ada. Ternyata ia berakhir di rumah Zaid bin Samin. Akhirnya mereka menemui perisai yang dicari itu dan mengambilnya. Melihat perkara itu, Zaid bin Samin berkata, perisai itu telah diserahkan kepadaku oleh Tu'mah. Dan sejumlah orang Yahudi memberikan kesaksian mendukung pernyataan Zaid bin Samin itu. Namun lagi-lagi Tu'mah menyangkalnya. Lalu Bani Zafar, iaitu kuncu-kuncu ataupun proksi ataupun penyokong Tu'mah, berkata, mari kita temui Rasulullah SAW. Setelah mereka bertemu Rasulullah, mereka meminta supaya baginda berkenan untuk membela saudara mereka Tu'mah. Di sini ada beberapa orang, ya. Nama-nama mereka ni boleh tuan rujuk pada muka surat 261 daripada tafsir Munir ni, ya. Betul itu pada bahagian fiqh, kehidupan dan hukum hakam. Mereka yang terlibat ni adalah 3 saudara, namanya Bishir, Bashir dan juga Mubashir. Dan sepupu mereka yang bernama Usair bin Urwah. Mereka semua telah bersekongkol, berkonspirasi untuk menyokong Tu'mah ini supaya mengenakan tindakan terhadap Zaid bin Samin, Yahudi itu. Mentang-mentanglah dia merupakan Yahudi, bukan orang Islam, maka mereka menjangkakan Rasulullah SAW akan menyokong mereka walaupun mereka bersalah. Mereka telah pun mengelabukan mata orang ramai dengan meletakkan perisai itu di rumah Zaid bin Samin, orang Yahudi yang tidak bersalah itu, konon-konon untuk menompangnya. Tapi akhirnya dia merangkap Zaid bin Samin, dan sebenarnya mereka ini berusaha untuk merangkap Rasulullah supaya menampakkan Rasulullah SAW bias dalam keputusan yang dia buat terhadap orang Yahudi itu. Mereka tahu mereka yang bersalah sebenarnya. Jadi tuan-tuan dapat lihat latar belakang kisah ini seperti disebut oleh para ulama tafsir. Ia berkaitan dengan tindakan jahat seorang munafik yang ingin memudaratkan Islam, iaitu mencuri harta milik seorang Islam. Perisai ini untuk tuan-tuan nilainya mahal. Kalau zaman sekarang kita tak pergi perang, tapi perisai ini biasanya dibuat daripada material yang sangat mahal. Jadi itu sebabnya nilainya kalau pada hari ini mungkin berpuluh-puluh ribu nilainya tuan-tuan di Malaysia sekalian. Kalau tuan-tuan pergi ke Yaman, orang Yaman ni dia ada pakai pisau dekat tali pinggang ni. Dia pakai baju kot, ada kaedahnya tersendiri. Kemudian pakai kain, ni pakaian rasmi, pakaian adat orang-orang Yaman. Kemudian pisau yang dipakai itu tuan-tuan tahu tak berapa harganya? Pisau tu rupanya bukan sebarang benda tau. Ia diambil daripada tanduk badak sumbu. Tanduk badak sumbu. Lagi besar dan lagi antik, lagi mahal lah. Mungkin berpuluh-puluh ribu. Sedangkan orang Yaman ni bukanlah ada duit sangat tuan-tuan, tapi kerana itu satu kebanggaan, satu pakaian rasmi, satu adat rasmi yang meletakkan skala status masing-masing untuk dibaca oleh musuhnya ataupun rivalnya, maka mereka sanggup bergolok bergadai untuk memiliki pisau yang harganya puluhan ribu itu kadang-kadang tuan-tuan yang boleh kasihan. Jadi balik pada cerita perisai yang telah pun disembunyikan oleh Tu'mah ini, dan dia takut hukuman dijatuhkan kepadanya, maka dia telah menuduh Zaid bin Samin. Sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan, kami di Zahlan Travel mengajak tuan-tuan pada bulan-bulan yang berhampiran dengan Ramadan ni, dan kita berada di Jamadil Akhir, Jumada Al-Akhirah. Kemudian kita akan masuk Rajab, Syaban, Ramadan. Nampaknya tinggal 120 hari saja lebih kurang nak masuki Ramadan. Mari tuan-tuan kita gunakan kurma ajwa. Kami ada mempromosi untuk tuan-tuan, ada kurma Mekjol. Ni kurma Mekjol untuk tuan-tuan. Saya sampaikan pesan penaja.
Tengok Masya Allah, besar, segar. Mari saya buka sikit biar tuan-tuan nampak. Tengok tuan-tuan. Ya Allah, yang menggoda betul kan. Ni namanya kurma Mejol yang datang dari Jordan. Sebenarnya dia tanam di Palestin. Tengok ni yang kita belajar dulu, fatil dia, ketmir, nakir kan. Ya. Ni tuan-tuan, kurma yang enak ni kalau kita baca dalam surah Maryam ayat 25, Allah menyatakan wahuzi ilaiki bijaz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Hai Maryam, gegarkan pokok kurma, nanti jatuh ke atas semua buah itu untuk engkau nikmati selepas engkau merasa sakit dan hilang tenaga kerana melahirkan Isa bin Maryam. Jadi aghlabuz zan, kurma yang dimaksudkan adalah kurma Mejol, kerana Isa bin Maryam, Isa dan ibunya alaihi wassalam, mereka berada di Palestin. Di Palestin yang tumbuh kurma ni saja tuan-tuan. Ya, kami di Zan Travel ajak tuan-tuan untuk menyokong produk daripada Palestin ni. Mudah-mudahan dapat kita amalkan satu sunnah Nabi SAW yang sifatkan Nabi makan kurma sebiji bersama Aisyah radhiyallahu anha, kongsi berdua. Agaknya inilah kurma yang dimaksudkan, kerana besar dia tuan-tuan. Besar ya. Saya tunjuk lagi untuk tuan-tuan lihat. Ni super jumbo lihat. Besar nampak. Di samping tu kami juga ada kurma ajwa, juga dalam harga yang sama sebenarnya. Kalau tuan-tuan ada peluang, marilah sokong. Ni ajwa dari Madinah, cantik bekasnya. Ni ajwa dari Madinah. Tuan-tuan boleh dapatkan 1 kilo, 250 gram pun boleh, 1 kilo pun boleh. Baik, kembali kita pada perbincangan tadi. Ayat ni adalah berikutan dengan sikap kaum munafikun yang ingin mendapat pembelaan daripada Nabi padahal mereka telah melakukan kesalahan besar, iaitu mencuri. Baik, jadi kalau kita lihat dalam ayat yang digunakan oleh Allah kat sini, sudut bahasa, kita lihat sudut bahasa. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Perkataan haq ni kalau kita rujuk dalam Quran ada banyak tempat penggunaan al-haq. Kata Imam Raghib Al-Asfahani bahawa kalau kita perhatikan, haq ini datang dari perkataan ha dengan qaf. Ya, maksudnya kalau kita perhatikan semuanya bermuara ataupun bertumpu kepada maksud kemantapan sesuatu dan kebenarannya, solid ground maknanya. Jadi satu yang mantap tidak berubah dinamakan sebagai haq. Jadi dia juga merujuk kepada perkara yang mesti dilakukan, wajib dilakukan. Jadi kalau orang Arab menyebut perkataan tikaman yang tepat, yang kuat, yang boleh membunuh, maka dia sebut dengan nama satu katalah muhtaka. Muhtaka ni maknanya satu pembunuhan, satu tikaman yang tepat dan membunuh seseorang yang padu. Kalau pakaian itu cantik, pakaian itu memang elok, pakaian itu buatannya best. Kalau kita tempah baju kan, kita selesa dengan orang tu je. Kita pergi tempat lain, kok mana orang kata lebih murah ke, tetap tak selesa. Mesti fulan bin fulan juga yang buat baju aku. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia dapat menjahit dengan sifat yang dikatakan thawbun muhaqqatun. Thawbun muhaqqatun, maknanya pakaian kalau dia buat memang best, memang seronok pakai, memang selesa pakai berbanding daripada orang lain buat. Jadi nilai-nilai agama ni adalah satu benda yang hak, satu nilai yang mantap dan tidak boleh diubah-ubah. Jadi satu yang tidak berubah sifatnya, satu yang pasti, satu yang benar, satu yang tidak mengalami perubahan. Itu sebab makin hari makin ramai orang masuk Islam. Di kalangan orang barat mencari kebenaran, mereka akan menemui kebenaran itu. Saya masukkan dalam Facebook saya kisah tentang seorang doktor, atau tak silap saya yang pergi ke Turki, melihat kesederhanaan orang Turki Islam itu, tak ada apa pun kat rumahnya, ada Quran je dia bagi baca. Tapi bila dia bagi orang putih itu dalam kesukaan malam itu untuk sedangkan tak ada hotel kat situ, mereka sanggup tidur kat luar di musim sejuk yang menggigit ke tulang som-som tu tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya orang terpelajar daripada Europe ini bertanya kepada orang Turki itu, apa yang menyebabkan kau baik pada kami begini sekali, aku dan isteri aku? Jawapannya ini kitab Al-Quran. Maka dia balik ke negaranya, dia pun mulalah mengkaji Al-Quran. 2 bulan dia baca Quran berturut-turut. Akhirnya cahaya kebenaran Islam itu masuk ke dalam hatinya. Jadi Islam ni satu kebenaran tuan-tuan. Macam Dr. Syekh Mufti Ismail Min juga ketika ditanya oleh anak-anak Kristian, kenapa tuan berjanggut kan, juga saya dah masukkan dalam Facebook saya, tuan-tuan boleh tengok Jadi apabila kita kaji tentang perkataan hak dalam Quran ini, segala yang berkaitan dengan Quran adalah hak. Yang menurunkan adalah Allah SWT. Jadi hak ni perkara yang paling mutlak, yang baunya turun, yang menerimanya, cara penerimaannya, cara turunnya, redaksinya, bahasanya, kandungannya. Tuan-tuan lihat Al-Quran ini dihafaz oleh ribuan orang setiap tahun di Pakistan, di India, di Indonesia, di Mesir, di Saudi,
di Malaysia ribuan para hufaz lahir, tapi cuba tuan-tuan tanya, ada tak orang hafal kitab Veda contohnya? Ada tak orang hafal kitab Bible? Cuba tunjuk pada saya tuan-tuan. Ada tak orang menghafal kitab Talmud contohnya, yang merupakan syarahan kepada Taurat. Taurat tu lagi mereka tak boleh baca kerana bahasa ni bahasa lama. Jadi tuan-tuan dimulakan kasihan, takkanlah perkara ni masih lagi buta mata kita untuk melihatkan. Biasa sebenarnya bukan buta mata luar, tapi buta mata hati untuk menerima hakikat tersebut. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sungguhnya bukan mata luar ni yang buta, tapi mata hati yang buta untuk menerima kenyataan itu lalu menolaknya. Kalau kita perhatikan perkataan yang digunakan oleh Allah di sini dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, bima arakallah, bima arakallah. Dalam bahasa Arab perkataan arakallah ni merujuk kepada apa yang Allah nampakkan untukmu. Dan araka ni dalam bahasa Arab dia merujuk kepada dua maf'ul bihi. Ini indahnya bahasa Arab. Ya, kalau tuan-tuan ada peluang nanti kita nak mula kelas bahasa Arab, tak tahulah bila nak mulakan, insya-Allah ada dekat kot ya. Kita nak belajar kelas bahasa Arab online bersama dengan kitab yang bertajuk Belajar Bahasa Arab Melalui Konteks Ibadah, karya dua orang profesor. Buku ni menarik. Saya akan minta seseorang mereka untuk mengajar tuan-tuan untuk mendalami Quran, insya-Allah. Tak lama lagi kita akan mulakan biiznillah. Ada fi'il dalam bahasa Arab dipanggil fi'il lazim. Fi'il lazim ni tidak perlu pada maf'ul bihi. Ada fi'il dipanggil fi'il muta'addi. Muta'addi ni pula ada banyak macam, ada banyak jenis. Satu perlu kepada maf'ul bihi, ada yang perlu kepada dua maf'ul bihi. Ya. Jadi dalam konteks saya ini, bima arakallah ni merujuk kepada muta'addi ila maf'ulain, perlu kepada dua maf'ul bihi. Yang sebenarnya ada hazaf berlaku di situ, bima arakahullah. Sebenarnya kat situ bima arakahullah, apa yang Allah lihatkan kepada kamu tentangnya, apa yang lihatkan kepada kamu tentangnya oleh Allah. Jadi di situ dua maf'ul bihi. Jadi kata Syekh Al-Imam Al-Mufassir Abdul Rahman Al-Sa'di, seorang ulama daripada Hijaz, ayat ini menunjukkan bahawa Allah yang beri wahyu kepada Nabi SAW. Allah beri kepada Nabi ketetapan. Walaupun Nabi ada buat, kadang-kadang keputusan-keputusan itu tidak tepat, maka Allah betulkan keputusan tersebut. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dalam konteks saya ini Allah menyatakan bima arakallah, berarti segala keputusan yang diberikan adalah daripada Allah, bukannya daripada Nabi. Kalau ia datang daripada pandangan Nabi ataupun pendapat Nabi sendiri, tentulah akan digunakan bima ra'aita, bima tara'ahu munasiban. Tapi di sini bima arakallah, Allah yang menampakkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperlihatkan kat sini maksudnya adalah apa yang Allah beri pada kamu, cetusan, fikiran, idea itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasilnya adalah pengetahuan yang meyakinkan apa yang diperlihatkan oleh Allah itu bukan terbatas pada memperlihatkan satu hukum pada Nabi melalui wahyu, tetapi ayat ini lebih banyak memperlihatkan penjelasannya, kaedah-kaedah yang diberi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendeknya penjelasannya kat sini merujuk kepada semua hukum yang dibuat Nabi SAW adalah hukum yang datang daripada Allah SWT. Cuma dalam peristiwa-peristiwa yang tertentu, kadang-kadang Nabi berijtihad. Ini yang boleh kita lihatkan tuan-tuan oleh Allah sekalian, seperti yang dinyatakan oleh para ulama tafsir macam Syekh Dr. Ratib Nabulsi dan tafsirnya, tafsir yang bertajuk kitabnya Tafsir Nabulsi, Tadabbur Ayatillah fi Nafsi wal Kauni wal Haya. Saya nasihatkan tuan-tuan yang boleh baca bahasa Arab, lihatlah kepada kitab tafsir ni, sangat menarik pandangan beliau. Jadi kata Dr. Ratib Nabulsi menjelaskan perkara ni tentang Nabi kita SAW. Nabi membuat keputusan-keputusan, ada keputusan yang betul, ada keputusan yang kurang tepat. Maka keputusan yang betul akan diikrar, diiktiraf oleh Allah, manakala keputusan yang tidak tepat akan dibetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita sedia maklum, ada surah yang namanya Abasa wa Tawalla. Surah Abasa ni menegur Nabi kerana Nabi mengambil berat kedatangan orang-orang musyrikin yang kaya raya. Nabi melambatkan layanan baginda kepada sahabat-sahabat yang miskin seperti Abdullah bin Maktum. Itu pandangan jumhur para ulama dalam mentafsirkan surah Abasa. Itu juga dalam kes berkaitan dengan tawanan perang Badar, maka Nabi yang yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard, yang pernah kita bincangkan sebelum ini, iaitu Nabi telah cenderung pada pendapat menyuruh supaya tawanan-tawanan perang Badar itu menebus diri masing-masing, padahal yang Allah kehendaki adalah dijatuhkan hukuman bunuh pada setiap mereka yang ditawan itu, seperti pandangan oleh Umar Khattab radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dalam kes yang berlaku ini, tentulah Nabi
menaruh simpati dan keyakinan bahawa golongan Ansar adalah golongan yang baik. Mereka menolong Nabi SAW. Seperti yang kita tahu dalam hadis Ahmad menceritakan kelebihan golongan Ansar ni tuan-tuan. Wallahi law syi'tum laqultum falasadaqtum wa saddiqtum ataitana mukazzaban fasaddaqnaka wa makhzulan fanasarnaka wa taridan faawainaka wa a'ilan faagnainaka. Ini kata-kata yang tepat tuan-tuan. Nabi menceritakan bahawa memang betul apa kata orang Ansar ini. Wahai Nabi SAW, wahai Nabi SAW, Nabi datang kepada kami dalam keadaan Nabi didustakan oleh penduduk Mekah. Kami yang membenarkan Tuhan. Tuhan datang dalam keadaan dihina oleh mereka. Kami yang muliakan Tuhan. Tuhan datang dalam keadaan dihalau oleh mereka, terusir dari Mekah. Kami yang memberi kepada Tuhan tempat tinggal. Kami meraihkan, kami menyayangi, kami menghargai Tuhan Rasulullah SAW lah maksudnya. Dan kami dapati Tuhan datang dalam keadaan miskin, selis pinggang. Kamilah yang beri kepada Nabi. Kamilah yang membantu Nabi, memenuhi segala kecukupan keperluan Nabi SAW. Jadi Nabi menceritakan sendiri tentang kata-kata Ansar. Nabi mengiyakan. Lalu tuan-tuan, apa yang berlaku seperti yang telah saya sebutkan tadi, maka seorang yang mengaku sahabat Nabi di kalangan Ansar ini daripada suku Zafar, iaitu Tu'mah bin Ubayriq, ataupun dalam hadis, dalam riwayat yang lain mengatakan Bushair bin Ubayriq. Ada dua nama lah tuan-tuan, mana satu yang disebut oleh para ulama tafsir, begitulah, yang telah pun mencuri baju besi ataupun perisai milik pakcik itu, kemudian menyembunyikan di rumah orang Yahudi, mengatakan tumpang di situ. Akhirnya dia telah memerangkap Yahudi itu, mengatakan Yahudi itu yang mencuri baju besi ataupun perisai tersebut, membawa bukti-bukti di kalangan kaum keluarga untuk menyetujui menyokongnya. Dan Nabi SAW hampir menyokong ataupun membenarkan kata-kata munafik ini, Tu'mah ini atau Bushair ini, untuk mengambil tindakan terhadap munafik ini, maksudkan Zaid bin Samin, mengambil tindakan terhadap Yahudi yang diperangkap itu, Zaid bin Samin namanya. Lalu dalam konteks ayat ini Allah Taala menurunkan untuk mengingatkan Nabi SAW bahawa walaupun kamu lihat golongan Yahudi ini merupakan orang yang pada kamu merupakan musuh, merupakan orang yang banyak kejahatan dan banyak pencerobohan ataupun banyak penipuannya, persengketaannya dengan kamu, tetapi dalam konteks ini merupakan amanah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bersalah, dia tidak bersalah, Zaid bin Samin tidak bersalah. Walaupun orang Yahudi ni dibrandkan dengan satu label, satu puak yang suka menipu, mengambil kesempatan, tapi tak, dalam kes ini walaupun itu sikap tabiat mereka, tapi kebenaran tetap kebenaran wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menegur nabinya dalam ayat ini supaya membuat keputusan yang tepat, dan keputusan yang tepat itu adalah mengambil tindakan terhadap munafik tadi, tuan-tuan yang boleh kasihan. Ada satu yang mengatakan akhirnya Tu'mah ni bila merasakan dirinya betul-betul terancam dan sekarang terbukti ayat turun untuk mengatakan dia bersalah, dia melarikan diri ke Mekah dan murtad, tuan-tuan. Lalu dia mati ditimpa satu tembok ketika sedang melakukan satu aksi pencurian yang lain. Dia ni kaki pencuri lah namanya. Itu sebab kalau kita perhatikan dalam penggunaan ayat Al-Quran ni, tuan-tuan lihat, bila Allah menyatakan wala takunil khainina khasima, jangan jadi kepada orang yang melakukan khianat ini. Bila Allah menyatakan jangan kau menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang yang berkhianat, penentang kepada orang yang tidak bersalah kerana membela orang yang khianat. Orang khianat maksudkan adalah Tu'mah ni, dan menjadi penentang kepada orang tak bersalah, iaitu hukuman yang kau kenakan kepada Yahudi itu. Memanglah Yahudi itu bangsa yang keji dan buruk kebejahatannya, tetapi dia tidak bersalah dalam kes itu. Kalau dia melakukan kesalahan untuk yang lain, kamu kena hukum dia, tapi di sini dalam konteks ini tidak bersalah. Kes ini terbukti dia tidak bersalah kerana Allah menyatakan dia bersalah. Tu'mah sebenarnya. Hampir-hampir Nabi SAW mengambil tindakan terhadap Yahudi tersebut, memandangkan kepada kedudukan, kemuliaan, pangkat orang Ansar yang banyak membantu Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Namun demikian Allah telah menurunkan ayat untuk membetulkan kesilapan itu. Kita perhatikan ayat digunakan di sini, litahkuma bainan nas bima arakallah, untuk engkau buat keputusan di antara manusia. Kata Imam Dr. Ratib Nabulsi dalam tafsirnya, Tafsir Nabulsi, kamu lihat struktur ayat ini, litahkuma bainan nas, untuk engkau membuat hukuman di antara manusia. Allah tak berkata litahkuma bainal mu'minin. Quran ni bukan turun untuk orang beriman semata-mata.
diturun untuk seluruh manusia. Itu sebab pada zaman kejatuhan kerajaan Islam Spain, kanun perlembagaan Islam yang dilaksanakan di Spain dalam mazhab Maliki itu, tuan-tuan, di Spain untuk tuan-tuan mereka pegang mazhab Maliki sampai sekarang. Di utara Afrika yang merupakan limpahan cendekiawan lari daripada Spain dahulu ketika mereka dibunuh ramai, maka di Maghribi ke, di Tunis ke, di Algeria ke, mereka semuanya mazhab Maliki. Kerana ada banyaklah cerita bagaimana mazhab Maliki tersebar di Spain. Mereka bahkan melihat kitab Muwatta Imam Malik tu macam seseorang di kita yang melihat Sahih Bukhari. Ketinggian kitab Muwatta Imam Malik itu lebih tinggi daripada Sahih Bukhari bagi sebahagian daripada mereka yang belajar di dalam mazhab Maliki di utara Afrika. Kesan daripada pemindahan golongan cendekiawan ilmuwan daripada Spain sebenarnya, tuan-tuan. Jadi bila negara Eropah mula keluar daripada zaman kegelapan, mereka mengambil banyak inisiatif dan juga invention, kreativiti orang-orang Islam di Spain itu, termasuk kinci air dan macam-macam lah, tuan-tuan. Mereka juga mengambil teori penerbangan daripada Abbas bin Firnas, seorang cendekiawan dari Spain, untuk tuan-tuan, bukan daripada Wilbur Brothers, Wilbur Wright, bukan. Jadi kalau kita perhatikan, mereka nak memerintah manusia, nak jadikan negara mereka maju. Di Spain telah disifatkan sebagai New York pada zaman pertengahan dahulu, zaman Islam dahulu. Dia jadi macam New York. Kau tuan-tuan lihat, mereka tanam banyak pokok limau. Tuan-tuan kalau pergi ke Spain, banyak pokok limau ditanam. Buah limaunya besar-besar, tapi kita tak boleh makan lah, kerana limau itu digunakan untuk sebagai belerang sebenarnya. Kita tak boleh makan, rasanya pahit. Pada zaman Spain lagi, mereka telah sampai kepada tahap kemajuan luar biasa. Cuma kerana kelalaian mereka dan juga syahwat yang menguasai mereka, mereka kalah pada orang Kristian. Itu satu bab lain lah. Maka orang-orang Kristian ketika mereka menjajah dan juga menawan, membunuh beramai-ramai orang Islam di Spain, mereka ambil perbendaharaan orang Islam, tuan-tuan. Mereka hanya jadi penyambung kepada ketamadunan yang telah diasaskan oleh orang Islam di sana. Antara yang mereka turut ambil adalah undang-undang Islam, untuk pengetahuan tuan-tuan. Kerana untuk menjadikan negara mereka maju, mereka kena menghargai manusia. Untuk menghargai manusia, mereka kena adil kepada manusia. Bagaimana nak adil kepada manusia kalau tidak ada undang-undang? Maka tiada undang-undang boleh dibuat dalam masa yang singkat, overnight, memang tak boleh. Mereka ambil apa yang ada pada orang Islam dan mereka buat perubahan pada bab-bab tertentu. Itu sebab kata Muhammad Abduh, kalau kau teliti, kau akan dapati Napoleon Bonaparte ketika dia datang ke Mesir, dia bukan datang dengan tentera saja, tuan-tuan. Datang dengan cendekiawan, dengan arkiteknya, dengan engineernya, dengan ahli undang-undangnya, dengan siapa lagi, dengan orang yang bijak dalam bab kehakimannya, untuk mengambil daripada orang Islam di Mesir. Kerana Mesir sudah maju dengan adanya Al-Azhar di situ. Ini maksud Allah Taala menurunkan Al-Quran untuk jadi panduan. Dan tuan-tuan nak tahu macam mana hebatnya negara barat mengambil daripada umat Islam, keadilan yang mereka pegang itu, yang mana Allah Taala mengajar kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, Allah mengajar kita supaya kita ni berbuat adil dalam keputusan kita. Janganlah kerana kebencian pada satu golongan mengheret kita untuk maknanya mereka. Orang barat ni diambil daripada Quran, tuan-tuan, undang-undang Islam ini. Kalau tuan-tuan pergi ke UK, tuan-tuan nak tahu tak? Tiba-tiba tuan-tuan sampai kat UK, katalah musim Covid ni berakhir, tuan-tuan pergi ke UK kan? Nanti boleh pergi dengan Zazan Travel lah, insyaAllah. Tuan-tuan pergi musim PRU kat UK, kat Britain, PRU umum, tuan-tuan boleh mengundi menaikkan parti Labour parti ke ataupun parti pekerja ke dekat UK. Tuan-tuan boleh mengundi. Percaya, tuan? Tak percaya, tanya anak-anak tuan-tuan yang ada kat UK. Mereka boleh mengundi kerana mereka negara Commonwealth. Mereka merupakan negara jajahan The Great Britain pada satu masa dulu, dipanggil GB. Kerana orang-orang Britain mengambil daripada Islam, bahawa dalam konteks itu negara-negara jajahan mereka layak untuk buat keputusan dalam hala tujuh negara, kerana mereka juga sebahagian daripada The Great Britain, mereka anggap. Sampai ke hari ini adalah syarat-syarat tentu, tapi kita yang citizenship di Malaysia ini layak untuk mengundi kalau kita pergi ke negara yang pernah menjajah tanah Melayu itu. Kenapa, tuan-tuan? Hebatnya mereka. Sebenarnya semuanya mereka ambil pada Islam, tuan-tuan. Maka ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Abduh, dijelaskan oleh Rashid Ridha, bagaimana pengaruh undang-undang Islam kepada
perlembagaan yang ada dalam negara-negara kafir Europe pada hari ini. Itu sebab kita lihat banyak persamaan. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, dilarang kita, diharamkan untuk meninggikan binaan rumah kita hingga menyebabkan jiran sebelah tak dapat cahaya, terhalang angin. Ini ada dalam sistem undang-undang PBT. Kalau kita ambil daripada British. Sebenarnya British ambil daripada orang Islam, tuan-tuan. Ketika jatuhnya Spain itu, maka negara-negara barat Eropah itu berebut-rebut mengambil undang-undang itu untuk mereka adaptasikan, copy paste dalam undang-undang cara pelaksanaan mereka. Allah, waduh, baru kita tahu sebenarnya. Baik, kembali kita dalam bincangan ini. Wala takunil kha'ina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Dan mohonlah keampunan kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita belajar dalam satu ketetapan dibincangkan oleh para ulama dan tafsir-tafsir mereka, contohnya tafsir Ibn Ashur, tafsir Jalain, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perkara yang baik pada orang yang bertakwa, tetapi ia belum tentu baik pada orang yang dekat dengan Allah. Gini, manusia punya kedudukan di sisi Allah SWT berbeza-beza. Kalau saya bandingkan tulisan seorang budak tadika, kita tengok cantik dah. Tapi kalau dibandingkan dengan budak sekolah menengah, tulisan itu paling buruk lah. Betul tak? Kalau tulisan yang paling cantik pada budak universiti, mungkin kalau tulisan yang paling cantik di kalangan budak sekolah menengah, boleh jadi yang paling buruk di kalangan budak universiti. Jadi ini maksudnya, tuan-tuan. Bila Nabi kita SAW mempunyai kecenderungan untuk menghukum Yahudi itu, walhal yang bersalah adalah munafik, maka dalam hati baginda ada timbul perasaan seperti itu, maka Allah suruh Nabi SAW untuk luruskan. Ini bukan dosa, ini perasaan. Saya pernah bincang pada tuan-tuan tentang chapter-chapter pergerakan ataupun satu perbincangan para ulama tentang apa yang bersifat dalaman itu kan. Tentang hadithun nafsi, hawajis, kemudian hamun, azmun, khawatir yang pernah kita bincangkan. Ingat lagi ke tak lah tu? Ingat tak? Jadi dalam konteks Nabi kita SAW, bila tercetus perasaan seperti itu bahawa Yahudi itu bersalah kerana Nabi nak membela si Ansari itu, Tu'amah itu, walaupun hakikatnya Ansari itu yang salah, dia munafik sebenarnya, maka cetusan perasaan seperti itu timbul dalam Nabi. Allah muhasabah segera, Allah reconcile balik, Allah betulkan, Allah tegur. Lalu Allah nyatakan, astagfirullah, beristighfarlah engkau kepada Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi kita tahu mereka tidak melakukan dosa-dosa, mereka tidak melakukan maksiat, mereka merupakan maksum di sisi Allah Taala. Tapi kesalahan mungkin berlaku, kesalahan yang tidak bersifat dosa. Macam kita lihat dalam perang Badar, ketika Nabi menetapkan tentera Islam untuk di satu sudut, lalu dibetulkan oleh Hubab bin Munzir dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau duduk sini adakah diwahyu daripada Allah kita tak boleh bergerak sejengkal ke hadapan, gosan sejengkal ke belakang pun tak boleh, wahai Rasulullah? Saya jawab, tidak, ini merupakan pandangan aku. Maka jawapan pada Hubab bin Munzir, wahai Rasulullah, ini silap, kita kena bergerak ke depan Rasulullah, kena pergi ke tempat air. Kerana ikut pengalaman saya, mana-mana tentera yang duduk dekat air mereka akan menang, kerana peperangan memerlukan air untuk minuman dan sebagainya. Maka Rasulullah pun memenuhi saranan daripada Hubab bin Munzir itu, dan ternyata ia menjadi satu faktor kemenangan umat Islam di medan Badar. Baik, muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian, nampaknya waktu tak mengizinkan untuk saya lanjutkan ayat 17 hingga 18. Ya, mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk kita ulas dalam kuliah yang akan datang. Boleh ke? Boleh. Okay, kita berhenti kat sini, tuan-tuan. Masih banyak lagi mutiara yang kita nak kutip, kita nak garap, kita nak fahami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan. Saya pun nak sentuh tentang isu keadilan yang dibincangkan oleh Allah SWT dalam ayat berikutnya, dan berkaitan dengan Imam Mahdi. Ada orang tanya, Imam Mahdi dah muncul sekarang Ustaz, yang apa tindakan kita? Kan Imam Mahdi ni dipanggil dalam akidah orang Syiah Mahdi Al-Muntazar, Mahdi yang ditunggu-tunggu. Adakah kita kena tunggu Mahdi? Kita tak perlu buat kerja apa-apa, tunggu je, tak payah buat apa-apa. Kita jadi hakim kena tak boleh buat keputusan, tunggu Mahdi turun. Kalau jadi polis tak boleh tangkap orang, tunggu yang Mahdi turun. Tak boleh, tuan-tuan, begitu. Nanti saya akan jelaskan isu ni dalam ayat, dalam tafsiran ayat berikut. Harap bersabar. Kalau saya janji tadi tapi tak dapat penuhi nampaknya. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kefahaman kepada kita, memberi kepada kita kekuatan untuk mengamalkan Islam. Dan pada hari ini kita lihat nur Allah makin bersebar di sana-sini, makin banyak kebenaran, makin banyak penganut-penganut di kalangan bukan Islam yang revert kepada Muslim, jadi orang Islam.
fitrah merupakan Islam, tapi mereka telah disesatkan oleh hawa nafsu mereka dan mereka kembali ke pangkal jalan. Ya, mereka jadi sebaik-baik Muslim yang boleh kita lihat dan sebaik-baik ambassador, duta kepada Islam. Jadi itu sebabnya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Taala selalu telah mewahyukan kepada Nabi-Nya SAW untuk mengajar kepada kita dalam hidup ni ada satu doa yang dianjurkan, tuan. Kemudian para salafus salih, para tabi'in, para ulama, mereka juga mendapat ilham untuk doa-doa yang baik-baik. Antara doa yang saya nak ajar tuan-tuan pada malam ni, doa daripada seorang salafus salih, seorang di kalangan tabi'in yang mulia, namanya Ibrahim Adham. Tuan-tuan selalu dengar kan nama Ibrahim Adham kan? Ibrahim Adham ni berasal daripada keturunan diraja yang kaya di Afghanistan, tuan ya. Satu hari dia keluar pergi memburu, maka di situ dia telah dicetuskan dengan satu ilham. Dia melihat binatang itu berkata-kata dengannya, dia pun terkejut. Dia pun jadi seorang yang meninggalkan keduniaan, kebendaan yang ada. Itu menurut cerita yang sampai kepada kita lah, seperti disebut oleh Imam Qushairi. Dan antara doa Ibrahim Adham yang sangat hebat, beliau berdoa, Allahumma anqulni min dhullil ma'siyah, min dhulli ma'siyatik ila izzi ta'atik. Allahumma anqulni min dhulli ma'siyatik ila izzi ta'atik. Allahumma anqulni. Kalau ada Ustaz Syafiq Murad ke Ustazah Fatih ke, boleh salingkan doa ni. Allahumma anqulni min dhulli ma'siyatik ila izzi ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, pindahkan aku dari kehinaan melakukan maksiat kepadamu, dia selalu melakukan maksiat kepadamu, kepada kemuliaan melakukan ketaatan kepadamu. Ibrahim Adham ni juga berkata ada 10 sebab mengapa doa tidak makbul. Beliau berkata, kamu kenal Allah tapi kamu tidak menaikkan hak-haknya. Kamu baca Quran tapi kamu tidak beramal dengan kontennya. Kamu mendakwa kamu cinta Rasulullah tapi kamu tinggalkan sunnahnya. Kamu mendakwa kamu benci syaitan tapi kamu ikut dia. Kamu mendakwa kamu nak masuk syurga tapi kamu tak buat apa-apa pun untuk masukinya. Kamu tahu bahawa neraka itu benar tapi kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaannya. Kamu berkata kematian itu benar tapi kamu tidak buat persiapan untuk menghadapinya. Kamu sibuk dengan keaiban manusia, lupa dengan keaiban diri kamu sendiri. Kamu selalu pergi mengiringi jenazah ditanam tapi kamu tidak mengambil iktibar. Kamu makan nikmat daripada Allah SWT tapi kamu tak bersyukur padanya. Ini 10 sebab mengapa doa tidak makbul, kata Ibrahim Adham. Doa yang beliau anjurkan kepada kita ni tadi sangat bermanfaat. Allahumma anqulni min dhulli ma'siyatik ila izzi ta'atik. Ila izzi ta'atik. Ya Allah, pindahkan aku daripada selalu melakukan maksiat kepadamu, penghinaan dia aku ni melakukan maksiat kepadamu. Tinggikan darjat aku dengan meninggalkan maksiat itu supaya menjadi orang yang taat kepadamu. Baik tuan, setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada malam ni. Ada kaitan dengan perbincangan kita tadi, bahawa golongan munafikun ni telah pun dipenjarakan oleh syahwatnya untuk meninggalkan kebenaran dan memaksa Nabi untuk buat hukuman yang salah kerana nafsu syahwat yang ada pada mereka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit ini, tuan-tuan. InsyaAllah malam esok saya akan huraikan lebih lanjut tentang konteks keadilan yang dimaksudkan itu. Berlawanan daripada fahaman orang Syiah yang menunggu-nunggu kedatangan Imam Mahdi lalu mengabaikan macam-macam kewajipan yang ada pada hari ini. Dan mereka pun tak sembahyang 5 waktu secara sempurna kerana menganggap belum lagi sampai ke tempat destinasi permusafiran mereka. Orang Syiah ni, tuan-tuan, dibuat kajian yang dusta lalu dipublish dekat Singapura untuk pengetahuan tuan-tuan. Orang Syiah yang terkenal kat Malaysia ni, dia baca kajian-kajian dusta oleh orang yang tak bertanggungjawab, yang tak ada reference-nya, kemudian dia pergi publish di Singapura untuk menghukum di kalangan para ustaz di negara kita bahawa mereka ni merupakan golongan terorisme dan sebagainya. Ya, padahal apa yang mereka publishkan itu bersumberkan kepada rujukan yang dusta dan palsu. Memang akidah Syiah ni akidah palsu, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, menyelamatkan kita, keturunan kita daripada fitnah akhir zaman ini. InsyaAllah saya akan lanjut pada malam esok. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami' ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhulli ma'siyatik ila izzi ta'atik.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا مالا وفعلا فإنه لا يسل فعل إلا بالمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Riza Aris, Pervin Begum, Nur Amalina, Khairul Nizam, Muhammad Fakhrin, semua yang hadir, Pak Yam, terima kasih. Mak Hakim, kenal saya dan doa tuan-tuan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.